Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Harap semua sihat-sihat belaka. Azmi Samad, waalaikumsalam. Anwar Rizal, waalaikumsalam. Hari ni Azri Rosidi daripada Facebook, pergi Facebook. Hari ni saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim page, dan juga di TikTok Syafiq Abdul Halim. Pak Tawi, waalaikumsalam. Irwan Jalil, Edi Putra, Zulkifli Ahmad, Rosli Ismail, Muhammad Fauzan, Nazri Mustafa, Sani Mahmud, Salam Zah, waalaikumsalam. Bok, waalaikumsalam. Omar Shah Omar daripada Facebook, Amal Zugni, Salimah Abdul Aziz, waalaikumsalam. Ada siapa yang memberi salam? Rosli Salaman. Ni semua daripada Facebook ni. Tolong pick up Facebook. On Semalai, Sani Mahmud, Muhammad Rostam, Rosti, sihat selalu. Sulaiman Hashim, waalaikumsalam. Edi Eng, waalaikumsalam. Sulaiman Nur Hisham Sulaiman, Din Tok Nebi, Anwar Rizal, waalaikumsalam. Anwar Rizal pada Facebook, beransur ke Facebook. Normawati, Mak Yusof, Jeros, Sutela, Cintaku Tekadku pun daripada Facebook. Tengok ikat semua, ingat semua. Muhammad Firdaus Rozi, waalaikumsalam daripada Facebook. Deng Seng, waalaikumsalam. Johari, bahaya cik buh email macam ni. Orang boleh scam, bahaya. Edi, salam APR 5 mata. Muhammad Firdaus Rozi, Muhammad Alif daripada Tasik Gelugok, Muhammad Rizwan, Peribumi Warisan Nusantara, Gear 5, long time no see. Elizandra Zandra, Hani Omar daripada Pahang, Jo Jambul, Muhammad Rahimi, waalaikumsalam. Tuan-tuan, kalau yang tak sempat sebut nama tu, waalaikumsalam lah kepada sesiapa yang memberi salam. Saya bersiaran live, apa menu lah ni, saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di TikTok Syafiq Abdul Halim. Kalau di Facebook tu ada button share, share lah. Dan semoga membawa manfaat pada semua. Kalau saya ada salah silap dalam pertuturan, tolong bagi tahu saya. Dan di TikTok pun ada anak panah tu kan, tolong-tolonglah share, tap bagi naik 1 juta like macam semalam, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, sebagai mukadimahnya hari ni, pagi tadi adalah perbincangan di sebelah Pakatan Harapan. Saya dapat tahulah daripada macam-macam Pakatan Harapan ni nak mengusulkan kepada menteri mereka. Dia kata di TikTok dengan Facebook ni ada masalah sikit. Kita ada 2 orang bermasalah. Yang seorangnya adalah Yusman Yusof, seorangnya adalah Syafiq Alim. Mereka ni cukup masalah. Orang daripada Lipih, waalaikumsalam. Mereka ni cukup masalah. Puak-puak penentang kerajaan. Dan perlu diambil tindakan segera kepada mereka. Kita penjara Syafiq dengan Yusman ni 3 tahun 4 tahun. Dekat nak pilihan raya baru lepas mereka ni balik keluar. Amboi. Senangnya cakap nak penjara orang. Mereka ingat mereka ni siapa kan? Jadi tuan-tuan, kita bukan puak penentang. Dan mereka juga lah klaim bahawa kita ni susah nak buat penerangan dalam TikTok. Kita ni membawa penerangan daripada pihak kementerian kepada rakyat. Sebenarnya yang mencacah merbakan adalah golongan-golongan cyber trooper daripada Pakatan Harapan. Kan, kerajaan kementerian tak perlukan anda. Sebab di kementerian dia ada Jabatan Penerangan. Dia ada UKK, Unit Komunikasi Korporat.
dia ada Stratcom, kan, dipanggil sebagai komunikasi strategik. Dia ada Setiausaha Akhbar Menteri, kan. Terima kasih. Dia ada apa lagi? Macam-macam unit lah untuk bagi penerangan kepada rakyat ni. Tak perlulah puak-puak cyber trooper. Cyber trooper ni bukan nak bagi penerangan. Duk bagi kita hangat hati ya. Bila kena maki, oh nak cadangkan kepada Fahmi Fadzil. Kononnya lah. Sumbat Syed masuk dalam penjara 3 tahun, 4 tahun. Kita bersuara di sini tuan-tuan atas landasan rakyat yang kita juga lalui benda tu. Semalam ada orang Pakatan Harapan masuk dalam live saya. Di semalam. Saya tanya dia, setuju ke gaji diturunkan? 1,500 diturunkan. Setuju ke tak setuju? Tak setuju. Tak setuju, siapa marah kat saya? Saya memperjuangkan hak kamu. Siapa marah kat saya? Saya kata, ada sebenarnya ada benda lain. Okey, tak apa. Saya kata, okey, tanya benda lain pula. Lepas tu saya tanya dia, setuju tak setuju? Harga ayam dengan telur lah ni mahal. Dia kata tak setuju. Tak setuju, siapa marah kat saya? Hampa orang dalam parti patut hampa sampaikan kepada kepimpinan dalam Pakatan Harapan berkaitan dengan kenaikan harga barang. Lepas tu saya tanya lagi semalam kepada mereka, setuju tak setuju? Apa nama ni, kita nak terima pelancong daripada China masuk dalam negara kita ni. Oh, tak setuju. Takut kes meningkat dan sebagainya. Dah tak setuju, siapa marah kat saya? Saya pun memperjuangkan benda yang sama. Ni masalah dia panggil sebagai kecelaruan identiti. Jadi ni masalah ni, kecelaruan identiti. Dia tak setuju. Tapi disebabkan kerana kepartisan, tak erti nak politik lah, baru nak main politik ni. Bila tak erti mulalah, salah pun jadi betul. Jadi patutnya kena sampailah. Kalau kata wakil kepada kerajaan, tak tahulah. Pegawai kepada menteri mana, tak tahulah. Menteri pun tak mau ambil dia jadi pegawai lah. Penin. Penin tuan-tuan. Nak jaga orang-orang penin ni. Jadi bagilah penerangan yang betul kepada rakyat, daripada kementerian dan sebagainya. Buat penerangan lah. Ni hari-hari duk sebut nama Syafiq Alim. Saya pergi mana-mana pun segan lah ni. Nak kena pakai mask. Orang duk tanya, ni kan Syafiq Alim ada pun duk sebut ni. Susah saya nak berjalan mana-mana. Yang duk sebut sangat lah nama saya. Benda lain boleh zikir banyak lagi. La ilaha illallah ke, Allah ke, subhanallah ke. Boleh banyak zikir lagi. Ni duk zikir Syafiq Alim. Tak berhenti. Lepas tu bila tak suka kat saya, janganlah tengok saya. Bila tengok saya, mula dah rasa panas. Itu yang koyak tu. Kalau rasa panas saja tak apa. Ni koyak. Bila koyak mula buat report lah, nak buh orang dalam penjara lah, naik inilah. Nak panas tak apa, jangan koyak. Bak kata MB Kedah lah, panas tak apa, jangan koyak. Bila rasa nak koyak tu, jangan masuk. Saya terkoyak. Jangan masuk. Saya duk abang dah. Waalaikumsalam pada siapa yang memberi salam. Saya duk bagi tahu dah. Nak masuk dalam live saya ni, jiwa kena kental. Yang pertamanya, jiwa kena kental. Lepas tu kena orang kata apa, kena berfikiran, kena ada otak, boleh fikir, boleh dengar. Kena ada kesabaran yang tinggi. Kalau tak sabar, dia panas, dia koyak, susah. Kita pula nak kena melayan apa. Pergilah, tapi tak ada apa. Setakat lah ni saya dipanggil untuk bagi keterangan, tak ada apa. Macam kes sebelum ni, saya buat video, saya kata minta sebab dilaporkan dalam surat khabar Israel. Sampai hari ni kerajaan Malaysia tak respon. Saya bukan kata Anwar ni sokong Israel. Saya buat video, saya kata dilaporkan dalam surat khabar Israel yang bertajuk The Heralds. Surat khabar tu nama dia The Heralds dengan The Israel Post. Dan penulis di dalam akhbar tu nama dia Esther Solomon. Ini nama dia, Esther Solomon. Dia tulis, dia kata Anwar pernah menjanjikan bahawa untuk menjaga keselamatan negara Israel. Dan walaupun kita tahu Anwar dah nafi dah sebelum ni. Dan mereka mengatakan bahawa dengan dilantiknya Anwar sebagai PM10, maka mereka mengharapkan supaya Malaysia membuka pintu hubungan diplomatik dengan negara Israel.
Jadi ini yang disebut dalam surat khabar tu. Saya buat video. Lama dah lah cerita ni, 3 minggu lebih. Ya, apa nama TS lah. Apa nama ni, terima kasih TS. Jadi dia, 3 minggu lebih dah cerita ni. Awal-awal hari tu lah, masa Anwar angkat sumpah tu. Jadi saya buatlah video. Saya kata, lazimnya, bukan Anwar seorang. Mana-mana Perdana Menteri selepas daripada Tun Mahathir, mereka akan keluar kenyataan. Masa zaman Abdullah Ahmad Badawi dulu, mereka kata telah berakhir zaman pemerintahan seorang Perdana Menteri Malaysia yang anti-Yahudi. Dan digantikan dengan Perdana Menteri yang baru, dan mereka harapkan supaya Perdana Menteri yang baru ni dapat menjalinkan hubungan dengan negara Israel. Abdullah Ahmad Badawi respon, Malaysia tidak akan mempunyai sebarang hubungan dengan negara Israel. Pada zaman Najib pun sama juga. Najib pun mereka try juga. Mereka kata, dia tukar dah Perdana Menteri. Jadi inilah, mungkin boleh ada hubungan dan sebagainya. Semua Perdana Menteri mereka try. Termasuklah dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi lazimnya menteri-menteri yang sebelum ni semua akan nafikan sekeras-kerasnya. Jadi hak ni seorang yang tak nafi. Saya buatlah video seorang nafi. Mereka pergi buat report kata saya tuduh Anwar ejen Israel. Kita pun pilah balai bagi statement. PP balai bagi statement. Buka video tu suruh AO tu dengar. Dia kata saya pun tak dengar. Tapi dah mereka buat report, saya kena panggil lah kan. Saya kata kamu tak sebut pun. Ya, saya tak sebut pun. Saya tak sebut. Saya bukan kata dia ejen Israel. Saya suruh dia nafikan hubungan dia dengan negara Israel. Lah kali tak ada apa. Itu kata mereka nak buat lah. Janji kita perjuangan di lantai rakyat ni. Mereka nak buat apa kat kita, mereka buat lah. Okey, itu adalah kita punya mukadimah pada malam ini. Teruskan perkongsian sahabat-sahabat semua. Anwar Ibrahim tutup kedai judi di Kedah. Ada topik dia ni lah. Sebut tadi Sanusi kan. Jadi hari ni kita nak ucapkan setinggi-tinggi dan jutaan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Sanusi. Makna kan? Nama penuh dia. Salah Imam Puis dia. Sanusi cukup lah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Sanusi, kerana berjaya menutup semua operasi permis perjudian dan loteri di negeri Kedah hari ini. Sebenarnya penutupan ni telah diambil keputusannya sejak daripada 14 November tahun 2021, di mana kerajaan negeri Kedah tidak akan lagi mengeluarkan ataupun memberikan kelulusan bagi lesen permis perjudian. Jadi dia dah ada fasa by fasa yang dilakukan sebelum ini sejak daripada tahun 2021. Dan apabila mereka pergi kepada tahun 2023 yang mana lesen habis, mereka tidak boleh renew lesen perjudian mereka. Jadi ini adalah satu kejayaan kepada kerajaan negeri Kedah yang berjaya untuk menghapuskan judi. Jadi saudara semua, judi ni jangan kita bawa dalam isu perkauman. Tengah hari tadi, petang tadi saya dengar live daripada pihak sebelah sana. Nak menakut-nakutkan orang Cina dan India. Kunun-kununnya bahawa keputusan ini diambil kerana apa? Kerana untuk menyekat kebebasan kaum-kaum lain dalam negara ini. Ini adalah satu kenyataan yang tidak berasas sekali. Kerana ini bukanlah satu keputusan perkauman, di mana parti DAP sendiri baru-baru ini di peringkat pusat melalui ucapan daripada Yang Berhormat Lim Guang Eng yang bersetuju bahawa judi adalah amalan tidak bermoral dan merosakkan akhlak seseorang. Ini Lim Guang Eng setuju dalam Dewan Rakyat. Saudara semua boleh pergi tengok. Bukan saya nak tipu. Saudara boleh pergi tengok. Baru ni 20 Disember. Lim Guang Eng setuju. Dan juga Lim Guang Eng juga marah. Sebab apa? Bawa naik pencabutan khas daripada 8 naik kepada 22 yang telah pun dilakukan oleh Tengku Zafrul. Dia marah. Dia kata dia dulu buat turun, Tengku Zafrul bawa naik. So dekat sini DAP dengan PAS sebenarnya mempunyai kefahaman yang sama, yang mengatakan bahawa judi ini bukan satu agenda yang anti kaum ataupun agenda yang benci pada agama lain. Dan sebab kita duduk selaras di sini, cuma bila PAS buat, maka dikatakan Parti Perikatan Nasional ini adalah parti yang ekstrim.
Parti yang tidak memikirkan soal kebebasan bagi kaum lain. Sedangkan mereka minta dalam Dewan Rakyat, Lim Guok Eng tanya kepada YB Awang Hashim daripada Pendang, Perikatan Nasional, tanya bila PAS nak tutup judi. Atas daripada nasihat daripada DAP dan atas daripada keprihatinan DAP berkenaan dengan judi ini adalah satu amalan tidak bermoral dan merosakkan akhlak seseorang, maka kita duduk di atas perjuangan yang sama untuk menghapuskan judi. Hari ini keputusan diambil oleh Perikatan Nasional Negeri Kedah untuk kita tutup judi. Dan kenapa hari ini DAP menentang? Marah. Dia yang cadangkan, dia marah pada kita. Nampak tak? Ini yang menunjukkan bahawa DAP ini adalah satu parti yang perkauman. Apa saja benda, dia nak bawa kepada isu perkauman. Dan DAP juga, dia pernah, banyak kepimpinan DAP dalam Dewan Rakyat, tuan-tuan boleh pisah judi. Banyak kepimpinan DAP dalam Dewan Rakyat yang mengajukan soalan kepada Parti Perikatan Nasional, khususnya daripada PAS. Mereka mengatakan soalan-soalan yang diberikan adalah bila kerajaan negeri di bawah Perikatan Nasional nak menutup permis perjudian. Ada orang-orang daripada Amanah pun sama tanya bila nak tutup judi, bila nak tutup judi. Ini menunjukkan bahawa orang PKR, orang Amanah, orang DAP seteru dengan kita. Jadi ini adalah langkah pertama yang kita buat. Kita tutup dari Kedah. Dan kita minta juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim, yang selalu dilawati oleh para ulama di seantero dunia dan planet-planet di dalam galaksi Bima Sakti ini, supaya beliau juga mengambil langkah yang sama untuk menutup permis perjudian di seluruh negara. Jadi kita tahu Perdana Menteri kita ni, dia ni sangat terkenal, bukan sahaja di bumi dan juga di galaksi Bima Sakti. Semua orang kenal Anwar Ibrahim. Para ulama di Pluto dan sebagainya, semua telefon dan juga memberikan kabaran yang baik kepada Datuk Seri Anwar. Jadi kita yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim ni boleh juga mengambil keputusan yang sama, di mana kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim juga benci kepada judi, benci kepada dana-dana judi. Kita tengok Datuk Seri Anwar duduk, orang kata apa, dalam parlimen baru ini berhujah, begitu marahnya, menetapkan bahawa inilah DAP lah yang menurunkan judi daripada 22 pergi ke 8. Menunjukkan bahawa DAP ini benci kepada judi. Menunjukkan bahawa PKR adalah satu parti yang membenci pada judi. Setiap malam mereka duk kata kat kita, oh PN judi, PN judi. Jadi kita minta Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang Perdana Menteri di Malaysia yang terkenal sehingga ke galaksi Bima Sakti ini, untuk mengambil keputusan. Di peringkat persekutuan, ambillah benda yang sama untuk memberi arahan, khususnya negeri-negeri di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan Malaysia hari ini, supaya menyekat daripada pengeluaran ataupun kelulusan lesen bagi permis judi dan juga loteri. Kita ada negeri Pahang, negeri Perak, Pulau Pinang, Selangor, mana lagi? Negeri Sembilan, Melaka, Johor, mana lagi tuan-tuan? Sabah, Sarawak, semua kita ada. Jadi semua di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita minta lah kepada, dan juga bukan sahaja dikenali sebagai Yang Amat Berhormat, tetapi dikenali sebagai Datuk Syekh sekarang ni, dengar cerita Datuk Seri Syekh Al-Fadil Tuan Guru Syekh Anwar bin Ibrahim, yang telah pun memberikan ceramah di masjid semalam, tengah membuat dia panggil munajat dan sebagainya. Okey tuan-tuan, itulah topik yang pertama, peralih Al-Fadil Tuan Guru Syekh Datuk Seri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, nama penuh. Okey tuan-tuan, itu yang pertama, ulama besar Asgad. Okey tuan-tuan,
Alamak tapi, alamak. Okey, tuan. Yang keduanya, ni yang kita duk marah, tuan. Ni yang kita duk marah. Bila menteri jawab soalan yang pelik-pelik. Tuan-tuan, kita duk berjuang isu rakyat hari ni, kos sara hidup apa semua. Rafizi cakap bulan 1 akan selesai masalah berkaitan dengan kos sara hidup rakyat, berkaitan dengan kos berkaitan dengan telur, ayam dan sebagainya. Jadi orang Pakatan Harapan pun duk bising kat saya. Dia berkata, duk kalut apa, Mamu? Dia kata ni, bulan 1 nanti semua masalah akan selesai. Semua. Kerana Anwar Ibrahim akan selesai semua masalah. Saudara semua, hari ni saudara semua boleh pergi tengok kenyataan daripada Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, iaitu Fuziah Saleh. Dalam kenyataan beliau menjawab bahawa masalah telur ini akan selesai dalam tempoh 6 bulan lagi. 6 bulan lagi, tuan-tuan. Bulan Jun nanti baru kita akan selesai masalah telur. Bukan Januari. Bulan Jun. Saya baca kenyataan yang lagi sekali. Rakyat diminta bersabar, di mana masalah telur akan selesai dalam tempoh masa 6 bulan lagi. Bulan Jun. Bulan Jun 2023. Punya toya betul. Hari ni dia buat keluar kenyataan memang lawak. Mereka ni menteri yang ada di sini, tuan-tuan. Menteri semua badut, sarkas, kartun semua. Kartun semua, tuan-tuan. Takkanlah nak tunggu pi bulan Jun. Rakyat nak makan apa? Rakyat nak makan apa? Rakyat nak makan ubi ha? Ini sebenarnya dengan saat-saat kawan kita suruh baca. Rakyat nak makan ubi kayu ke apa? Sementara nak tunggu. Okey. Jadi hari ni pun menteri bagi falsafah lah. Kita pun baca. Saya cukup suka dengan krisis telur ni. Sebab apa? Hari ni tuan-tuan, tapi saya tak buat live lah dekat live saya. Saya masuk dalam live Yusman tadi. Hari ni saya pergi survey. Saya pergi survey di Pasar Borong Seri Kembangan dan juga Hero. Pasar Raya Hero. Bini saya tanya, siapa nak pergi beli barang jauh-jauh sampai Seri Kembangan? Sebab dia kata, pergi beli murah di sana. Beli di Seri Kembangan murah, beli di Selayang murah, beli tempat lain mahal. Jadi kita pun ambil lah masa 30 minit. Pergi balik, 20 minit. Pergi balik 40 minit lah. Jadi pergi balik 40 minit. Semata-mata nak beli barang dapur. Tuan-tuan, tak murah mana pun. Ayam sekilo RM9.40 di Pasar Borong. Jadi kalau dekat luar RM10 lebih, RM11 tu kita tak heran lah. Sebab Pasar Borong pun RM9.40. Ikan kembung sekilo 18. Ikan hak macam ikan kembung tu dipanggil apa? Orang pelaling. Apa benda tu saya lupa dah nama dia. Duk hafal tadi tu, nak buat live nak hafal ikan apa tu nama, tanya bini malah nak tanya lah. Ikan tu sekilo 15. Ikan yang merah tu, ikan gerisi sekilo 18. Apa nama ni? Apa lagi ya? Apa lagi? Udang sekilo 40 lebih, tak ingat dah. Sotong sekilo 38. Weh, mahal tuan-tuan, mahal. Mahal betul. Saya keluar pergi survey. Dan betul, ada peningkatan barangan Nestle. Betul, harga Milo naik, harga Maggi naik, harga sos naik, sos tiram semualah produk Nestle ada kenaikan, sama ada 20 sen, 30 sen ataupun ringgit. Dan beras pun ada kenaikan. Saya tunjuk tadi dalam live Yusman tadi. Beras pun saya tunjuk tadi, beras rambutan, cat rambutan pun ada kenaikan di supermarket. Jadi kita turun pergi tengok ada kenaikan, mereka kata tidak ada kenaikan. Dan telur, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, dekat Pasar Borong saya pergi, telur tak ada. Sebelah Pasar Borong tu ada Pasar Raya, telur tak ada. NSK, telur tak ada. Hero Market, telur pun tak ada juga. Jadi macam mana yang kerajaan hari ini, mereka ni duk sembang masa pilihan raya hari tu, lagi teruk tuan-tuan. Lagi teruk. Ada hari ni saya pergi cari merata sampai dekat nak maghrib dah, telur pun tak ada, lain kali balik rumah lah. Jadi mereka duk abang pergi sana, pergi sini, boleh cari telur, padahal tak ada pun telur. Okey tuan-tuan.
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh hari ini bawa keluar kenyataan. Belah pembohong apa, semua orang tengok saya pergi buat live tadi. Semua orang tengok tadi dekat dalam live Yusman. Saya siap tunjuk harga satu-satu lagi. Mangkak boy lah nampak ni. Okey, Fuziah Saleh mengeluarkan kenyataan rakyat Malaysia purata satu hari makan 32 biji telur. Maksudnya seorang makan sebiji telur. So sekiranya ada yang boleh beralah lah tak mau makan telur, maka jumlah telur yang dia tak makan tu bolehlah cover balik untuk mereka yang buat kuih dan sebagainya. Saudara faham tak apa dia cakap? Dia kata rakyat Malaysia ada 32 juta orang. Rakyat Malaysia, setiap orang rakyat Malaysia, satu orang makan sebiji telur. Jadi kalau nak bagi telur dia ada dalam pasaran, salah seorang kena beralah. Salah seorang kena beralah supaya orang lain boleh dapat beli telur. Inilah jawapan menteri paling barang lah saya pernah tengok. Yang ada 946 pada kat sini, esok 400 jangan beli telur supaya lagi 400 orang ada telur. Ni dekat Facebook kita ada 800 orang 400 jangan beli telur esok, kesian sebab kawan-kawan kita dia tak ada telur. Jadi kena mengalah lah kan. Sebelum ni menteri cakap kalau ayam mahal jangan makan ayam. Ini menteri timbalan dia pula cakap kalau nak bagi ada telur banyak, kita rakyat Malaysia ni kena pakat-pakat beralah. Hari ni kawan ni beli, esok kawan ni beli. Jadi kalau sekali beli telur tak ada lah pasaran. Aduh, mudah jadi menteri jadi. Aduh. Mudah jadi menteri macam ni. Kan? Menteri no idea. Betul ya tu beralah kan. Bila dia ingat orang pergi beli telur di kedai sebiji kot. Orang tu beli sepapan. Kalau kawan ni beralah, seminggu dia tak makan telur di rumah dia. Laki dia tanya, ni apa beda? Siapa tak beli telur hari ni? Ni kesian kat jiran kita bang. Depa duk abang kata telur tak ada. Kita beralah pergi lasat seminggu. Laki dia kata apa? Ni, aku ni hak lain tak makan telur je. Habis aku nak makan apa? Dia pun abang kalau tak boleh makan nasi, makanlah ubi. Kita kena beralah sebab menteri habaq kat kita hari ni kerajaan perpaduan. Kita kena beralah dan kita kena bersatu padu di antara rakyat Malaysia. Laki dia kata apa? Nah, tak apalah beda. Esok kita pergi mahkamah lah sedang. Abang pun tak boleh nak layan dah dengan hang dengan menteri 2 kali 3, 3 kali 5. 2 kali 5, 5 kali 2. Gila dia nak. Okey tuan-tuan, saya bagi data sikit lah. Data ni pernah ditulis oleh seorang dan pernah pun diviralkan di Facebook. Data ni dia ambil daripada annual report syarikat-syarikat telur yang terbesar di Malaysia. Ada 5 syarikat. Jadi antaranya adalah, yang pertamanya adalah QL Resource Berhad. Satu hari dia keluarkan 6.75 juta biji telur. Yang keduanya adalah LTKM Berhad. Dia keluarkan telur satu hari sebanyak 3 juta biji telur. Yang ketiganya adalah CCK Consolidated Holding Berhad. Satu hari dia boleh keluarkan 5 juta biji telur. Yang keempatnya adalah Lehong Berhad. Dia punya pengeluaran dia sehari adalah 5 juta biji telur. 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya adalah Hio Sing Berhad. Satu hari dia boleh keluarkan 5.2 juta biji telur. Dan mengikut kepada laporan KPDN HCP, pengusaha industri kecil dalam negara kita boleh bawa keluar 8 juta biji telur sehari. Jadi jumlah keseluruhan mengikut kepada rujukan annual report syarikat berkaitan dan juga KPDN HCP, Malaysia boleh mengeluarkan telur satu hari sebanyak
26.2 juta biji telur sehari. Jadi kenyataan Mak Sabu sebelum ini mengatakan bahawa Malaysia mengimport telur daripada India sebanyak 20 juta biji telur sehari. Dan kenyataan ini juga diulang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam Parlimen pada 20 hari bulan Disember tahun 2022 yang mengatakan bahawa telur yang diimport daripada India ke Malaysia adalah sebanyak 20 juta biji telur. Jadi sekarang ini kalau ikut berdasarkan angka dan data yang telah pun dibekalkan, maka kita tengok sehari pengeluaran telur dalam negara kita adalah 46.2 juta biji telur. Jadi kenapa telur tidak ada di dalam pasaran? Dan kenapa menteri ambil masa yang sangat lama, iaitu dalam tempoh masa 6 bulan lagi baru boleh nak selesai berkaitan dengan masalah ini. Ini yang kita tengok bahawa menteri yang ada hari ini adalah, kita boleh katakanlah, menteri yang dilantik berdasarkan kedudukan dia di dalam parti semata-mata, tetapi dia tidak mampu untuk untuk mentadbir negara dengan baik. Jadi ini tuan-tuan, kita nak pergi kepada isu keselamatan. Isu telur ni tak apalah, satgi kita nak gelak, satgi kita gelak lah lepas ni orang Pakatan Harapan tanya. Dia tanya, Syafiq ni takut sebab apa duk blok ni, kata. Blok kat ruangan komen apa semua ni. Sebab apa blok? Macam mana saya tak blok? Depa kata, depa duk buat video lah, kata kan, depa stage lah saya. Lah ni saya pun tahu sikit lah tentang TikTok ni kan. Saya tahu nak tengok video ni. Dia kata, Perikatan Nasional Shafie Alim takut untuk mendengar kepada hujah-hujah balas. Sebab tu dia blok. Jadi saya nak tanya, adakah duk kata babi, duk kata mulut Herod, duk kata macam-macam lah kat sini, adakah itu membalas hujah? Itu bukan membalas hujah. Itu bukan membalas hujah. Itu memaki hamun. Jadi bila maki hamun, layaklah kena blok. Betul? Macam apa kita nak tunggu lama-lama? Okey. Okey, tuan-tuan. Wow. Apa nama ni? Okey, saya baca. Siapa Menteri Keterjaminan Telur Ayam? Jangan cakap itu. Saya buat satu. Hari ni, orang kata flyer Mak Sabu. Dulunya saya Menteri Pertahanan. Sekarang saya Menteri Pemakanan. Saya buat tadi saya buat tadi. Okey tuan-tuan. Ni berkaitan dengan ni lah. Yang ni kena serius sikit. Tak boleh nak gelak dah. Saya duk belahak ni. Duk rasa ikan apa saya makan tadi pekasam. Dia pedih tengok lah. Makan sampai 2 pinggan. Tak ingat dunia tu lah. Lama tak jumpa pekasam. Pekasam hak jimat pun beli RM10 tauk lang kuali teribang dengan nasi. Nak fikir cari telur dengan ayam payah mahal. Menteri pun bangang ke semua. Okey tuan-tuan Okey, saya tadi ada buka dan tuan-tuan pun boleh cek sendirilah data kes aktif dunia berkaitan dengan COVID-19. Ya, Tuan Feris sekejap. Okey tuan-tuan data COVID-19. Dan semua orang boleh tengoklah benda ni. Dan data ni kalau kita tengok daripada kenyataan daripada WHO, mereka mengatakan bahawa data ini tidak dikongsikan secara betul oleh negara China, tuan-tuan. Jadi kalau ikut data yang dilaporkan sekarang, kes di negara mereka meningkat 10,000 hari ini. Daripada semalam angka 58,000 hari ini mencecah sehingga 66,657 rekod yang tertinggi sejak daripada COVID dijumpai di negara tersebut. Dan hari ini juga saudara semua di Brazil direkodkan ada 4,100 kematian hari ini. Yang ni saya dapat daripada rakan kita. Dia beritahu di Brazil hari ini ada kematian sebanyak 4,100 orang. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa kita sedang menghadapi gelombang yang kedua
wabak ini. Jadi sebab itulah saudara semua, kalau kita tengok, negara-negara lain sudah mula mengenakan sekatan kepada pelancong, khususnya daripada negara China. Jadi antara yang dilaporkan dekat dalam negara kita yang mengenakan sekatan adalah Maghribi dan juga Kanada. Dan juga kalau kita tengok sudah ada negara-negara yang mengeluarkan perintah lockdown dan menyekat daripada mana-mana orang untuk mendarat di negara mereka. Jadi antara negara-negara ini adalah daripada EU, daripada European country lah. Antaranya adalah Jerman, Austria, Amerika, Dubai, Saudi Arabia, Spain, France, Itali dan juga lain-lain. Telah pun mengambil keputusan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok alasan-alasan yang mereka buat adalah kerana mereka sudah pun mengalami dan mengetahui bahawa bahayanya wabak COVID-19 ini yang menyebabkan jutaan nyawa telah pun melayang di peringkat dunia. Cuma malangnya hari ni, saya boleh tengok saudara semua pergi dekat Google type Malaysia tuan-tuan type pakej percutian tahun baru Cina ataupun Chinese New Year promotion untuk melancong dekat negara kita. Ini yang pelik sebab Malaysia lebih dah tahu dah dekat negara sana ada kes COVID tinggi dan sebagainya. Negara lain pun dah tutup pintu masuk mereka, pintu sepadan mereka. Tapi yang pelik Malaysia duk promosi pula. Jadi untuk menyambut lebih kurang 300,000 orang pelancong dari negara tersebut kalau tak silap saya pada bulan ini. Jadi inilah satunya yang menjadi masalah. Sebab kalau kita tengok dulu, kematian dekat dalam negara kita, COVID dekat dalam negara kita bermulanya disebabkan oleh kepimpinan daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Itu Dr. Zulkifli dan juga yang sekarang ni, Menteri Kesihatan sekarang ni, Dr. Maznah tak silap saya. Dua-dua orang ni main peranan penting dalam Pakatan Harapan, yang cakap pandai, yang tak mau dengar nasihat dan sebagainya. Dan Menteri Pengangkutan yang membuat kesilapan yang sama sebagaimana berlaku pada sebelum ini adalah menteri yang sama, Anthony Loke. Yang mana pada waktu itu bila orang suruh tutup pintu sempadan dan sebagainya, masih buka dan menyebabkan kepada kes yang pertama ada di Malaysia. Dan sekarang ni kalau tak silap saya ada 4 kes yang baru dilaporkan kat dalam negara kita. Jadi inilah yang menyebabkan kegusaran rakyat. Rakyat rasa risau. Sebab apa? Sebab ramai yang kehilangan ibu bapa mereka. Ramai yang kehilangan anak-anak mereka. Sebab itulah Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin semalam di dalam ucapan tahun barunya sebagai seorang yang berpengalaman mentadbir negara semasa COVID-19, beliau berkata bahawa kerajaan perlu mengambil tindakan yang segera. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengatakan bahawa kerajaan perlu memperkenalkan semula SOP untuk memperketatkan supaya tidak ada rakyat Malaysia yang akan kena virus ini dan menggalakkan suntikan vaksin supaya kita bersedia sekiranya apa-apa berlaku. Jadi kita tak dengar apa-apa daripada Perdana Menteri. Semalam ada orang cerita tentang ucapan Perdana Menteri. Saya baca ucapan Perdana Menteri. Saya tak nampak satu hala tuju yang baik. Kalau kita tengok Perdana Menteri Singapura mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan ekonomi, negara akan menghadapi krisis ekonomi tahun 2023. Kerajaan dan rakyat perlu bersedia. Presiden Singapura menyentuh tentang kesihatan, menyentuh tentang wabak-wabak dan sebagainya. Tapi kita tengok Perdana Menteri kita masih lagi dengan persepsi yang jahat. Cerita tentang rasuah dan sebagainya, dan dia punya deputi dia ataupun dia punya timbalan Perdana Menteri dia adalah seorang yang terpalit dengan rasuah dan sebagainya. Jadi kita tidak nampak hala tuju yang jelas. Kita tak nampak satu perancangan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Dia tidak bercakap soal ekonomi, dia tidak bercakap berkenaan dengan kos sara hidup rakyat, dia tidak bercakap tentang kesihatan rakyat. Dan kita tengok hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih lagi dalam keadaan yang orang kata apa? Dia masih lagi dalam
seronok. Dia seronok sebab dia jadi Perdana Menteri. And dia seronok, dia teruja dan sebagainya. Dia geli. And dia geli bila orang panggil dia PM. Dia masih lagi dalam keadaan tu. Masih lagi dalam keadaan yang orang ambil gambar. And orang telefon, hello, okay. I am a Prime Minister of Malaysia. I have 148. And jadi masih lagi dalam keadaan tu. And jadi anda dah jadi Perdana Menteri. Sepatutnya Perdana Menteri kena fokus kepada untuk mentadbir negara. Ni kita tengok hari ni. And berkaitan dengan kesihatan rakyat. And apa plan dia? And kita nak menghadapi kalau nak angkat ni 300,000 orang ni. And dan untuk pengetahuan saudara semua, pelancong daripada negara China yang datang ke negara kita merangkumi 7% daripada keseluruhan pelancong yang masuk ke dalam negara kita. Jadi kalau kita nak menerima 7% ini, apakah perancangan yang kita nak buat? Bagaimanakah daripada sudut kesihatan rakyat? Kita tak nampak apa yang Perdana Menteri kita sampaikan. Dan kalau boleh, rakyat telah pun mendesak supaya kerajaan menyekat kemasukan pelancong Cina demi nak menjaga lebih ramai pelancong yang nak masuk ke dalam negara kita, itu 93% pelancong yang lain. Takkanlah kerana 7% ini Malaysia nak kena lockdown dan tidak boleh menerima pelancong lain. Dan di akhir sekali mereka-mereka dalam industri pelancongan, di dalam agensi pelancongan, mereka akan hilang punca pendapatan mereka. Dan jadi ini adalah satu perkara yang serius yang melibatkan pendidikan dan juga kesihatan. Kalau kita lockdown, akan ada masyarakat, akan ada anak-anak kita yang akan digelar sebagai lost generation. Kalau kita lockdown, ekonomi akan teruk dan sebagainya. Kalau kita bagi mereka datang negara kita, ramai rakyat yang akan mati. Ini telah pun terbukti. Jadi kita mendesak kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri hari ini, tolonglah dengar kepada rintihan rakyat, tolonglah dengar denyut nadi rakyat, tolonglah ikut apa yang rakyat minta, sekat dahulu pelancong daripada negara tersebut untuk datang ke dalam negara kita. Dan sekiranya tindakan ini tidak dibuat, Kerajaan Pakatan Harapan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri mesti bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kematian dan juga kesengsaraan yang akan dihadapi oleh rakyat Malaysia. Okey tuan-tuan, soalan saya baca Ustaz. Wahai, barang semua naik, orang kampung tengah sengsara sekarang, harga getah pun turun. Itu tadi saya dengar. Harga getah turun dan sebagainya. Pakai pomade apa? Pakai pomade yang murah-murah je. Kalau jadi PM, lagi baik kita undi. Bagus. Tak ada masalah apa, yang hampir undi Anwar Ibrahim apa. Dan law ni bukan masa untuk mengundi. Kita nak mengundi tahun 2016. Law ni masa untuk takbir negara. Law ni masa untuk fokus kepada hala tuju negara. Law ni bukan masa nak cerita Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, tak. Dalam perlembagaan dah bagi tahu dah waktu bila kita nak cerita, waktu berlakunya pilihan raya. Nak berlaku pilihan raya bulan Jun nanti, kita cerita bab Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Nak berlaku pilihan raya pada PRU 16 nanti, kita cerita berkaitan dengan Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Law ni tak ada. Law ni di antara kerajaan dan juga rakyat. Pentadbiran kerajaan mestilah mengikut kepada kehendak rakyat. Mestilah prihatin kepada rakyat. Lah kita sembang di antara rakyat dan juga pihak kerajaan. Kalau ada yang duduk main parti kat sini di kalangan orang-orang daripada PH, sedarlah anda sekarang kerajaan, buatlah sesuatu untuk rakyat. Bukan makan gaji saya berterupa, kerja duk menyusahkan rakyat. Anda setuju tak kalau mak tindakan anda, mak ayah anda kena COVID-19? Anak-anak anda kena. Ada setuju tak? Tak setuju. Tak setuju kenapa anda masih lagi menyokong hanya kerana dibayar beberapa ringgit setiap bulan untuk menceritakan ataupun menegakkan benang yang basah. Okey, saudara. Tol turun tu adalah satu benda yang baik lah dia buat. Itu adalah satu kebaikan. Kita puji semalam saya kata
Semalam saya kata baguslah turun kan. Bagilah yang lain pun turun juga. Dan kalau boleh hapuskan terus. Sebab dulu cerita nak hapuskan, kan hapuskan terus, betul. Lagi senang. Mahal sangat kan gaji cyber trooper, wallahualam. Dengar cerita mahal juga kan. Dengar cerita satu video sampai dekat 600 dibayar kan. Dengar cerita apa nama ni, mewakili pula kerajaan dalam penerangan. Saya heran juga kenapa nak kena upah cyber trooper bagi penerangan kerajaan. Kita pernah duduk dalam kementerian dulu. Dalam kerajaan banyak ada jabatan penerangan, ada and ada reporter lagi, and bawah Setiausaha Akhbar ada wartawan semua. And lepas tu ada UKK, and unit komunikasi apa korporat. Lepas tu ada Straightcom, and semua ada. Siapa nak kena pakai cyber trooper pula untuk bagi penerangan kepada kerajaan? Kita pun belak kan. Duk merabih duit rakyat kot tu lah kan. Bab benda lain dia tak mau nak ni. Okey tuan-tuan untuk turun harga barang bukan sebab orang makan apa semua ni. Saya baca di FB yang senang masa PM perintah semua harga barang naik, hang dah mana? Tunjuk bukti tang mana kenaikannya. Share bagi kita kalau dia orang tanya kita sebab apa kita marah depa lah ni. And saya dulu ada dalam mesyuarat bersama dengan setiausaha and apa akhbar menteri. Jadi kalau dia orang cerita kepada kita bahawa dulu harga barang mahal, and dulu kita tak ambil tindakan, bohonglah. Bohong sangat. Yang kita bagi diskaun elektrik 2% tu apa? Yang Tan Sri bagi diskaun elektrik 2% untuk menurunkan harga produk Nestle. Sekarang ni hampa buat naik elektrik 44%. Kan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi diskaun elektrik 50% dan juga rebate dan juga diskaun 2% kepada industri. Nak turunkan harga barang. Lepas tu dia cakap sebelum ni kita buat kita tak bercakap dan sebagainya. Harga telur pernah naik ke RM19.80. Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, harga telur naik RM19.80. Sebelum ni harga telur memang harga subsidi. Harga kita bayar subsidi satu biji telur 8 sen kita bayar. Dan kepada pengusaha-pengusaha telur. Sebab tu harga telur paling mahal pun boleh pi RM12.40 saja. Tak boleh lebih daripada RM12.40 untuk grade A, B, C. Dan untuk ayam daging pula kerajaan bagi subsidi setiap sekilo 80 sen kita bagi. Sebab tu harga mesti dijual di bawah RM9.80. Sebab tu dulu boleh jual 89, 84 dan sebagainya, 825, 74 tu zaman kita sebab kita menurunkan harga. Kalau mereka kata zaman kita harga mahal, tunjuklah tu yang kita buat kedai prihatin. Kedai prihatin zaman Tan Sri Muhyiddin kita buat kedai prihatin dan kita bagi subsidi kepada kedai-kedai supaya mereka dapat turunkan harga barang. Zaman Ismail Sabri kita buat gerai rakyat keluarga Malaysia supaya rakyat dapat menikmati harga yang lebih murah kerajaan bagi subsidi kepada kedai-kedai runcit yang tertentu. Ini semua adalah perancangan yang dibuat oleh kerajaan yang terdahulu. Sekarang ni kita nak tanya, kerajaan lah ni buat apa? Buat apa sekarang ni? Yang ustaz mereka pandai sekat, yang penceramah laju je buat kerja, pecat sana, pecat sini, pecat sana, pecat sini. 19.8 tu adalah telur biasa. Telur biasa. Kita dapat resit daripada Sungai Petani. RM19.40. Telur biasa. Bukan telur kampung, bukan telur Omega. Saya bukan bodoh, tak kenal telur mana. Kita tengok kat resit pun kita tahu. Kita pun tahu tengok. Bukannya kita bodoh. Kita pun pergi survey tengok juga. Kita pun pergi turun di bawah tengok. Sepatutnya ni lah orang muncai, orang Pakatan Harapan ni. Hampa kena pergi survey, bukan kami. Hampa orang kerajaan lah, kami pula duk pergi buat kerja hampa. Hampa lah kena pergi turun tengok, pergi bantu rakyat. Bukan hampa duk main cakap dalam Facebook macam hampa pandai sangat. Main cakap dalam TikTok macam hampa pandai sangat. Itu ini hampa pergi turun selesai masalah rakyat. Hampa kerajaan. Dapat allow lagi pergi turun jumpa di kedai-kedai runcit. Bagi tahu kat menteri ni kedai ni mahal, turun harga dan sebagainya. Pergi jumpa dengan peladang. Bukan duk sembang toya kerja pandai tak ni. Dulu masa kita tengok tu Ronald turun pi jumpa di peladang.
Okey, tuan Mana ada ustaz PN, ustaz ni. Ustaz dia macam ni, tuan. Tuan kena faham Semalam saya cerita dekat TikTok bila orang tanya pasal AJK masjid. Puak-puak mangak bodoh dia tak faham. Saya nak tanya, siapa yang biasa tengok dekat masjid punya dia ada perlembagaan tu? Ada 10 perkara kot kata silap saya. Di bawah enakmen tata cara pengurusan masjid dan surau. Dia ada tulis di situ, perkara apa saya tak ingat. Tidak boleh berpolitik di dalam kawasan masjid. Saya tak ingat berapa. Yang mana pernah tengok? Ni, ramai rakan kita yang pernah tengok. Dan saya nak bagi tahu pengurusan masjid dan surau ini di bawah sultan. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja adalah di bawah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan pentauliahan. Orang nak bagi ceramah agama, dia kena ada tauliah. Dia bukan hang bawa kad parti, orang PAS dapat jadi tauliah. Dah. Yang saya tahu lah masa saya duduk kawan dengan, lah ni pun duduk kawan lagi dengan ustaz tu, duduk kawan dengan ustaz Ustaz Mizi. Dia cerita kena pergi mengadak, kena pergi ambil ujian, nak dapat tauliah ni. Bukan sebab dia undi PAS dia dapat tauliah, no. Dan yang AJK ni semua, mereka ni dipilih oleh ahli ni tempat mereka, bukan ditentukan berdasarkan dasar parti dan sebagainya. Jadi dalam masjid tak boleh politik, tidak dibenarkan berpolitik dalam masjid. Kalau politik dalam masjid akan jadi pecah belah umat Islam, macam yang Anwar nak buat lah ni, nak pecah belah umat Islam. Sebab apa? Dulu tahun 80-an dulu apa semua, ada label Masjid UMNO, Masjid PAS. Ni masa saya membesar pada waktu tu di Jitra. Dia ada masjid orang label Masjid UMNO, ada masjid yang orang label Masjid PAS. Jadi benda tu tahun 80-an 90-an dulu, dan Anwar nak bawa kepada benda ni. Supaya bila orang nampak masjid, oh ni Masjid Anwar Ibrahim, PKR punya geng depa pi. So orang lain dia tak mau pergi masjid tu. Jadi benda ni adalah satu benda yang amat berbahaya kepada negara kita. Jadi kita tak boleh biarkan benda ni berlaku. Jadi satu perkara lagi adalah undi. Kita tengok hari ini undi. Undi adalah rahsia dan rakyat Malaysia semua diwajibkan untuk mengundi. Kalau Anwar Ibrahim nak ambil prinsip siapa tak undi Pakatan Harapan kena pecat, 80% daripada penjawat awam hari ini dalam negara kita tak undi Pakatan Harapan. Yang penjawat awam yang undi kepada Pakatan Harapan hanya 20%. Maknanya mereka kena pecat 80% penjawat awam yang ada kat negara kita. Jadi adil kan macam tu? Tak adil lah. Sebab itu dikatakan setiap rakyat Malaysia wajib untuk mengundi. Dan undi ini adalah rahsia. Selepas daripada tempoh pengundian, habislah. Mana ada label hang orang PKR, hang orang PAS. No. Pergi masjid tak kira lah siapa. Hang orang PKR kah, orang PAS kah, orang DAP kah. Pergi masjid lah. Pergi lah sembahyang Jumaat dan sebagainya. Tak ada masalah apa. Pergi sembahyang fardu apa semua. Sebab kena tinggalkan lah. Dah habis dah pilihan raya. Tetapi kalau ada pemimpin yang bodoh, kalau ada pemimpin yang bangang, kalau ada pemimpin yang nak memecah belahkan umat Islam, macam ni lah dia buat keadaan. Oh, dia label pengurusi masjid, orang PAS. AJK masjid, orang PAS. Mana ada ustaz PAS, mana ada AJK PAS, habis lah. Dah habis pilihan raya, habis lah. You kena terima lah, Allah jadi kerajaan. Lah ni biar dia menguruskan. Jadi tuan-tuan, saya takut bukan apa. AJK masjid ni, kalau dilantikkan orang politik, sebenarnya nak allowance je. Dia tak menguruskan masjid dengan baik pun. Sebabkan nak wujudkan allowance untuk ahli-ahli parti. Ni bahaya. Sebab itu kita tak mau berlaku benda ni dekat tempat-tempat khususnya di Pulau Pinang. Saja nak buang ni sebab nak bagi allowance kepada orang politik. Orang daripada parti mereka dan sebagainya. Dan ceramah pun disekat. Ceramah pun boleh orang mereka. Sebab mereka nak berpolitik dalam masjid. Supaya dia boleh ceramah dan dia boleh minta orang amanah untuk pergi ceramah dan suruh orang sokong amanah. Kita tak mau ada politik dalam masjid. Saya yakin kalau ada orang yang bawa politik dalam masjid, sudah tentu ramai yang akan meninggalkan jemaah di masjid. Ramai yang akan tinggalkan sebab tidak ada orang yang suka dalam keadaan dia nak beribadah, dalam keadaan dia nak berhadapan dengan Allah, dalam keadaan dia nak
dia nak orang kata apa, nak pergi apa nama ni, mendekatkan diri dengan Allah, tiba-tiba ada orang duk politik. Tidak ada manusia pun, termasuk dengan diri saya sendiri, saya boleh terima aku nak pergi masjid, nak dekat diri dengan Allah, tiba-tiba ustaz ni duk sembang pasal politik. Satgi dengan kursi terbang kat kepala ustaz tu. Walaupun kita orang politik. Jadi tindakan yang diambil oleh Anwar Ibrahim dan juga kerajaan Pulau Pinang hari ini adalah satu bentuk diskriminasi dan satu bentuk perpecahan kepada umat Islam di dalam kawasan setempat untuk mendiskriminasikan orang yang mereka telah pilih dan mereka telah percaya untuk menguruskan masjid tersebut, tetapi dilantiknya orang politik hanya kerana allowance semata-mata. Okey, tuan-tuan hembus telinga dia ni dah kena rasuk lah. Kesian lah geng-geng Pakatan Harapan lah. Mereka ni tu kata bodoh tak bertempat. Cuba main masuk naik atas hujah dengan kita. Mereka setuju ke tempat berpolitik, tempat masjid ni dijadikan tempat politik? Kesian kan mereka. Sebab tu saya kata DAP itu haram seperti babi. Jangan mendekatinya. Bila mendekatinya akan jadi perangai macam haram jadah. Apabila pemimpin PH ulang ayat okey tuan kahak tu buang dulu. Itulah nak fokus hampa tanya soalan kahak pun telan nampak-nampak. Okey gerakkan kawan kita. Okey tuan-tuan saya tak mau bacalah komen-komen yang negatif tu. Ada apa-apa lagi? Saya nak blok ni, ada moderator kita ada ramai. Tak boleh blok. Ni kepada yang duduk di TikTok kan. Hampa ni lah bagilah like tinggi sikit. Terima kasih pada 1.5k view di TikTok dan juga 862 di Facebook kita. Tolong tap-tap bagi like tu banyak sikit, lebih daripada 500,000, so tak ada lah kekacauan ketika membuat live. Okey tuan-tuan yang belum follow, terima kasih dan sila follow dulu. Di Facebook pun sama juga, follow lah. Tengok saja tak follow lepas tu duk tanya saya, siapa tak dapat notification Syafiq, siapa tak dapat notification. Dia ambil nombor saya tahu mana tak tahu, duk WhatsApp. Lepas tu kita check tengok lah, Pak Long tak follow, macam mana nak naik notification? Kena follow lu, kena follow Pak Long. Tak follow dia tak keluar lah titing kata saya tengah live, kena follow dulu lah. Macam tu juga di TikTok pun sama juga. Maklum duk tanya, Syafiq duk buat live, duk cari tak jumpa, je nak scroll nak cari Syafiq buat live, nak cari jumpa macam mana tak follow. Tak follow nak jumpa macam mana? Follow jumpa lah, dia akan naik di atas tu. Oh follow, baru tahu kata dia ni tengah duk bercakap lah ni. Makcik ni tiap-tiap hari nak kena ikut live Syafiq kan. Okey tuan-tuan saudara semua. Jadi kita doa-doakanlah lah kawan-kawan kita semua, kita doa-doakanlah supaya kerajaan hari ini dapat diteruskan dengan baik dan supaya menteri-menteri hari ini dapat berfikiran dengan waras dan sebagainya. Dan kalau kita ada rakan-rakan kita yang dalam parti sana yang kita tahu dia ni duduk dalam parlimen sini, dia dekat dengan wakil rakyat sini, kita sampailah kat dia. Kita bagi tahu kat dia ni, YB harga barang mahal ni di tempat kita ni, bila nak pergi turun harga barang dan sebagainya, kita nak makan pun susah pun semua ni. Kena sampai kat dia. Selain daripada maki dia, sampai pun kena sampai juga. Jangan maki saja pun tak guna juga, kena sampai juga pada dia. Kalau saya lain, saya pipi, saya buh direct kan. Jadi kita pergi bagi tahu. Ni mahal ni barang dan sebagainya, supaya mereka jaga tempat kawasan mereka ni, supaya rakyat boleh makan. Dan kita doa-doakanlah. Link grup WhatsApp tak ada ke? Ada. Ada, tengok dekat post-post ada banyak. Dekat dalam FB tu ada link grup WhatsApp. Fit blok 7 rezeki. Mana dia? Tak nampak lagi. Okey. Okey, dah blok dah. Settle masalah. Okey Dan kita tengoklah tuan-tuan, kita doa-doa lah. Kita doa-doa semoga negara kita ni selamat lah. Kita minta-minta lah kan, walaupun kita tak setuju kan, kita minta-minta lah supaya
kita dijauhi daripada wabak COVID-19 ni. Sebab apa tuan-tuan? Senjata bagi umat Islam ni tidak lain tidak bukan hanyalah doa sahaja. Doa adalah senjata yang paling mujarab lah. Daripada selain daripada kita menunjukkan protes kita dan sebagainya kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini yang dikatakan Perdana Menteri yang terbaik dalam galaksi Bima Sakti. Okey tuan-tuan Okey, saya rasa lanyak lagi bukan lanyak ni kita bagi pandangan. Okey, di FB setakat tu saja. Kalau saya ada tersalah silap dan tersilap penuturan kata saya mohon maaf. Setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.